khusus Bilal. Yang depan ni gambar siapa pula ni? Siapa boleh jawab? Di Masjidil Nabawi. Ni siapa ni? Agak-agak kenal tak? Dia jadi imam, dia jadi Bilal. Siapa boleh jawab? Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim Al-Makki. Imam Masjid? Imam Masjid Negara. Masjid mana dia Masjid Negara, Syamir? Imam Masjid Negara. Dah. Masjid mana? Solehin? Tak tahu. Apalah, insya-Allah. Ni saya bagi gambar-gambar ni sebenarnya untuk nak kita pastikan kita kenal tak kenal orang-orang yang kenal. Sebab kita nama pun khusus imam, khusus Bilal, khusus khotib. Okey, dia imam masjid insya-Allah, masjid negeri insya-Allah. Ni kata imam dia ada imam qaryah, dia ada imam daerah, dia ada imam masjid negeri, dia ada imam masjid negara. Jadi yang ini imam masjid negeri Syah, di masjid imam masjid negeri Shah Alam, Masjid Selangor, di Selangor. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, Syekh Abdul Karim ini adalah anak didik kepada Syekh Dr. Ali Mulla. Nanti kita akan tengok. Okey. Khusus Bilal. Okey, seterusnya apa yang ada dalam khusus Bilal ni? Yang ini gambar siapa pula? Yang saya sebutkan tadi. Syekh Ali Mulla. Alhamdulillah, terkenal azan dia. Mendayu-dayu. Dia membawa lagu apa? Syekh Ali Mulla. Lagu apa lagi? Membawa lagu apa? Salihin selalu bawa set lagu ni. Nampak ya? Dia ni adalah salah seorang yang datang ke Malaysia untuk nak bagi talaqi dan sanad azan dia. Anak-anak muazzin-muazzin Bilal yang ada di Malaysia ni, alhamdulillah dapat sanad daripada dia. Dia ini adalah kamcing dengan Syekh Abdul Karim semasa di Makkah. Okey. Dan yang menjadi Bilal di sana semuanya daripada kalangan doktorate. Semua PhD holders. Dahsyat. Okey. Tengok muka dia tu pun kita tenang je. Okey, jadi peranan azan dan muazzin menurut Islam. Boleh Haji Osman bin Muda. Jadi saya snap satu keratan dalam file khusus Imam dan Bilal untuk pelatih Islam semester 4 dan 5. 21 dan 22 September 2001. Ni saya beritahu tadi kan. 3-4 Rejab 1422. Lama dah. Sekarang dah 1442. Punya lama. Saya simpan lagi ni, file ni. Ada lagi kat saya. Alhamdulillah. Saya panjangkan lagi untuk khusus-khusus yang seterusnya nanti insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi. Okey. Ini saya tunjukkan lagi gambar semasa di azan. Ini saya tunjukkan gambar sikit-sikit je lah. Okey, ini sebagai mukadimah, baca sendirilah. Okey, sebab ni dia panjang. Okey, kita pergi pada definisi azan. Dari segi bahasa, memberitahu, menyeru dan mengisytiharkan. Itu azan. Dalam Al-Quran terdapat perkataan azan, firman Allah SWT banyak. Okey, ini dalam Al-Quran ada sebut satu-satu tentang azan. Okey. Dalam surah Yusuf ada disebut lagi dengan summa azana muazzin. Nampak? Itu pasal azan. Kemudian wa iza nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwa wa la'iba. Ni pun cerita pasal sebelum kita nak solat, nampak berdasarkan penggunaan perkataan azan di atas, dapatnya di atas, maka jelas bahawa ianya dari segi bahasa bermakna memberitahu, memaklumkan, menyeru dan mengisytiharkan. Okey, dari sudut menurut istilah syarak pula, azan ialah memberitahu tentang masuknya waktu. Tu azan. Sewaktu je azan dengan cara yang khusus dan dimaklumi. Ada yang mengatakan azan ialah lapan-lapan perkataan yang tertentu dan dimaklumi. Ibn Syarbini Al-Khatib, dari segi syarak, azan itu sendiri bila mengetahui masuknya waktu solat, masuk solat fardu, maka azan. Okey. Okey, seterusnya melaksanakan azan berarti melakukan proses pemberitahuan, bagi tahu ke orang. So sekarang ni senang dah, ada aplikasi-aplikasi dalam gadget semua ada dah, dalam handphone macam-macam aplikasi ada. Bila masuk saja waktu pak azan, macam-macam azan, muazzin, nama muazzin banyak semua dalam aplikasi handphone. Yang orang yang bertugas melaksanakan proses ini namakan al-muazzin atau al-adhan.
dan penggunaan seharian dalam kalangan masyarakat Islam di tanah air malahan di Asia Tenggara. Istilah al-muazzin kurang digunakan. Jarang kita gunakan muazzin. Kita selalu gunakan Bilal ataupun tukang bar. Nah, itu kita cerita dia. Bilal bin Rabah. Istilah ringkas azan, okey baca sendiri. Boleh baca. Okey, dan banyak sejarah dia. Sejarah boleh bacalah. Panjang sejarah dia. Ini boleh baca sendiri lah. Nanti dalam nota tu. Okey, dan kita terus lagi pensabitan azan melalui Al-Quran. Kerana yang disampaikan azan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berserulah kepada manusia. Itu yang dikatakan. Azan ni seru. Untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ni nak musim haji ni, tengok datang dari segenap pelosok dunia menuju ke Baitullah. Okey. Okey, ni seterusnya cerita pasal muazzin diperdengarkan untuk menyeru kaum muslimin mendirikan solat. Maka orang Yahudi sama mereka pun mempersendakannya. Ni ramai juga orang yang sendakan azan, bising lah, apalah, pekat, bingit, telinga lah. Ni semua ada balik Yahudi semua lah ni. Tak maulah kita masuk golongan tu. Kita pada tadi jelas bahawa Allah telah mengecam dan mencela golongan yang mempersendakan azan. InsyaAllah kita daripada kumpulan yang hadir khusus pada hari ini, jangan sekali-kali terlintas dalam hati bila orang azan. Sedap ke tak sedap ke, dia melepaskan kalimah azan, menyeru kepada kebaikan. Jangan sekali-kali terlintas dalam hati kita. Okay, seterusnya, orang Yahudi bermegah-megah pada hari Sabtu. Kita hari Jumaat. Ini cerita dia lah. Okay. Dan dari sudut orang-orang yang memandangkan azan, perbezaan dalam ulama berhubung dengan mengumandangkan azan. Okay, kita tengok. Ada yang mengatakan Abdullah bin Zaid, orang yang pertama melakukan azan. Ini sejarah. Kita baca, sejarah kita baca. Okay. Kemudian diriwayatkan bahawa selepas wafat baginda, Bilal hanya pernah melakukan azan di Madinah sekali sahaja. Ini cerita pasal yang kita sebut bila nak azan dia Bilal. Siapa Bilal lagi ni? Jangan orang sebut muazzin. Kadang kita sebut muazzin, kadang sebut Bilal. Dua-dua boleh. Bilal tu sebenarnya nama Bilal bin Rabah. Okay? Kemudian kelebihan azan dan muazzin. Ibadah azan dan muazzin mempunyai kelebihan dan kemuliaan seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Okay. Hadis dia sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan muazzin-muazzin pada hari kiamat dengan keadaan leher yang panjang sambil berzikir La ilaha illallah. Sebab tu orang berebut nak jadi Bilal. Berebut nak jadi muazzin. Ini hadis Rasulullah yang orang berlumba-lumba nak jadi Bilal. Sampai satu peringkat suara dia tak benar sedap pun dia nak jadi Bilal juga. Sebab dia tengok dan dia baca hadis ni, pahala dia banyak, cukup banyak. Kalau tengok dalam hadis ni cukup banyak pahala dia. Okey. Kita pasal azan ni Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah SAW telah ditanya oleh lelaki, siapakah di antara makhluk Allah ini yang mula-mula dimasukkan ke syurga pada hari kiamat? Ya Rasulullah, nabi-nabi. Selepas mereka siapa? Syuhada. Selepas mereka siapa pula? Muazzin Ka'bah. Allahu Akbar. Saya ada salah seorang daripada kawan pada anak murid. Kawan daripada anak murid. Dia sekarang belajar di Ummul Qura Makkah. Namun dia dulu belajar di Darul Quran. Kemudian dia sambung belajar di Ummul Qura. Ambil bidang Quran. Satu masa tu saya pergi ke Makkah hari tu, saya pergi jumpa dia. Pergi tanya dia. Dan saya pergi jumpa dia. Dan dialah yang bawa saya pergi ke Universiti Ummul Qura dan ronda Masjidil tempat pesyarah-pesyarah yang menjadi imam Masjidil Haram di Universiti Ummul Qura. Begitu juga rumah Sudais ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan isteri yang pertama, sebelah kiri isteri yang kedua. Sebab dia dua imam Al-Haramain, imam Masjidil Haram, imam Masjidil Nabawi, dia yang kedua. Jadi isteri dia pun dua, ada rumah satu, ada rumah dua, ada dua banglo. Jadi si nama dia Hud. Ustaz Hud ni dia tunjuk satu-satu. Ni sama-sama. Saya tanya dia, cita-cita Hud di sini ni nak belajar sampai bila? Apa agak-agak dia jawab?
Dia jawab senang. Ustaz, doakan Ustaz, saya nak jadi imam Masjidil Haram Ustaz. Allahu Akbar. Nampak dia target KPI dia tak balik ke Malaysia selagi dia tak jadi imam Masjidil Haram. Bukan Bilal, imam. Ada lagi di Mekah sekarang ni. Kerajaan Saudi dia bagi satu banglo dekat dia sebab dia dah kahwin. Itulah kelebihan orang yang mengaji di Saudi. Dia pergi sana, kalau dah nikah dia bagi satu banglo. Banglo, dia dapat banglo. Ini privacy, dia belajar, dia bertalaqi, dia hari-hari menadah kitab, dia hari-hari menadah di Masjidil Haram, dan dia menjadi salah seorang daripada yang utama lah pelajar Ummul Qura. Tak balik lagi ke Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan niat dia Allah makbulkan menjadi imam Masjidil Haram. Suara dia sedap. Allah dengar suara dia. Dia pernah belajar di Darul Quran Kuala Lumpur. Jadi tu. Ni tengok pada hadis ni Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasulullah SAW menjawab selepas syuhada siapa? Muazzin Kaabah. Kemudian selepas mereka siapa? Jawab Rasulullah, muazzin masjidku. Tu yang ramai nak jadi muazzin, sebab tu belajarlah suara, nyaringkanlah suara, belajarlah taranum untuk nak dapatkan suara. Paling tidak pun kita boleh azan. Kalau tak macam Syekh Alimullah pun dapat macam Syekh Basir pun jadilah. Ustaz Basir tak pernah jadi muazzin pun. Masa zaman sekolah dulu adalah. Masa dulu zaman sekolah dulu memang saya kerap lah jadi Bilal. So, di kampung jadi Bilal, di masjid, di surau jadi Bilal, jadi imam. Alhamdulillah. Jadi saya nak anak-anak semua yang ada di depan ni semua akan bakal jadi imam, jadi Bilal, dan terus menerus sampai akhir hayat. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh. Tengok pada hadis ni InsyaAllah. Rasulullah tengok pesan muazzin masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Selepas mereka siapa lagi? Muazzin yang lain. Menunjukkan Bilal yang ada di masjid-masjid di Malaysia, di surau, di Malaysia dan di seluruh dunia. Berdasarkan kadar amal soleh mereka. Ini Rasulullah pesan dah. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahanlah. Okay, menurut pandangan setengah ulama bahawa dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada menegaskan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh adalah diturunkan kepada muazzin. Besar pahala muazzin Bilal. Menyuruh kepada kebaikan. Hayallah solat, hayallah falah. Kalau tak boleh pergi solat di masjid dan di surau, solat fi buyutikum, di rumah-rumah kamu sendiri. Jangan tak dirikan solat. Okay, seterusnya, hukum azan. Ulama sepakat mengatakan azan adalah syariat yang dituntut oleh syarak supaya dilaksanakan dengan penuh ikhlas. Sebab tu yang nak azan, yang nak jadi Bilal, kena pastikan nawai itu pasang betul-betul. Ikhlas. Supaya Allah SWT makbulkan, supaya Allah SWT sejukkan hati yang mendengar. Pada para pendengar yang mendengar azan, dengar azannya, berhenti semua. Stop semua urusan dunia. Mungkin saudara-saudara sekalian pernah tengok bila berlaku azan berkumandang di Makkah, di Madinah, tutup semua kedai, rapat. Semua aktiviti penjaga tutup. Dengar saja azan berkumandang. Tapi tengoklah dia punya azan macam mana. Dia punya speaker dia macam mana. Power. Tidak macam speaker di rumah kita. Di Korea kita lain. Tak sama. Speaker di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Allahu Akbar. Dengar tu terus masuklah hati. Telinga terus masuk. Dia punya selemak dia dengan dengar suara macam tak apa sedap, tapi bila speaker dia tu sendiri. Memang mengasyikkan. Dan kita rasa macam rugi kalau kita tak dirikan solat berjemaah. Okey. Ulama sepakat mengatakan azanlah disyariatkan. Sepakat, tak ada perselisihan. Pendapat kalangan ke mereka menentukan peringatan tentu, tuntutan syarak sama ada ianya merupakan wajib ataupun sunat. Okey, ini dia punya pendapat ulama. Okey, kita teruskan. Nak menunjukkan azan ni penting dan cukup diambil berat oleh ulama-ulama silam. Dan hatta sekarang pun
Apapun nak diri solat, azan. Okay, dari segi hukum boleh baca dan seterusnya. Okay, adapun pada solat sunat disyariatkan berjemaah pada mendirikan sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, gerhana sembahyang minta hujan, istisqa, tarawih, witir, maka hendaklah disebutkan as-salatul jami'ah. Bukan azan ya, tidak. Nanti solat tarawih buat azan. Allahu akbar. Macam solat fardu ya, padahal solat tarawih ya. Ada. Cukup sekadar as-salatul jami'ah. Dan bukan azan. Okey, kemudian solat sunat azan walaupun sembahyang bersorangan. Ada tak? Pernah buat tak? Seorang-seorang. Jadi janganlah sembahyang seorang. Kalau dengar tengok ada kata-kata ni, oh kalau macam itu Ustaz, saya sembahyang seorang, saya azan, dapat pahala banyak. Saya jadi muazzin, saya jadi Bilal. Oh, pahalanya besar tu Ustaz, saya jadi Bilal. Sembahyang bersorangan. Tak maulah macam tu. Okey, so kena sembahyang berjemaah. Okey. Dan seterusnya, hukum azan wanita. Jumhur ulama berpendapat bahawa wanita tidak boleh azan. Menurut Al-Qurtubi, kerana wanita dan juga suaranya adalah tempat yang menggairahkan dan menimbulkan fitnah. Kerana suara perempuan ni, kadang-kadang suara dia merdu. Kalau dia mengaji, suara dia tak seberapa sedap sangat. Tapi bila azan, sedap pula suara dia. Kan? Bila belajar taranum, nampak suara tak berapa sedap. Tapi bila azan, dia boleh lagukan hayya 'alas solat. Dia lawan-lawankan macam tu. Dia hayun-hayunkan tu yang bahaya tu. Kalau lelaki tak apa, hayunlah macam mana sekalipun. Dia tak akan timbul fitnah. Kelebihan lelaki. Jangan sampai perempuan azan. Okey? Malahan menurut Al-Kasani, sekiranya wanita mengangkat suaranya berarti ia telah melakukan maksiat. Jika ia merendahkan suaranya berarti ia telah meninggalkan sunat azan. Okey? Kerana azan tidaklah dengan suara yang tinggi. Tambahan pula wanita pada zaman as-salat tidak selalu melakukan azan. Dan demikian jika ianya melakukan azan berarti melakukan sesuatu yang baru. Jadi bid'ah. Jadi pelik lah. Azan ni lelaki. Jadi Ibnu Qudamah juga telah menegaskan bahawa wanita tidak disyariatkan berazan. Jangan pandai-pandai lah. Jangan sibuk-sibuk lah. Contohnya macam sekarang ni PKP. Kadang-kadang perempuan tu ramai yang pergi masjid surau sebelum PKP. Ni tak, bila PKP dialah yang sibuk lagi pergi masjid di surau lebih lelaki lagi. Kan? Padahal benda tu tidak wajib pun. Yang lelaki itulah. Ni lebih pula ramai pula yang perempuan yang pergi, yang lelaki duduk rumah. Tak boleh. Silap lah macam tu. Okey. Jadi pendapat golongan ini diperkuatkan lagi dengan sebuah hadis yang bermaksud tidak ada bagi wanita azan dan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Menurut mazhab Syafi'i, sunat bagi jemaah wanita sesama wanita iqamah, tetapi tidak disunatkan azan setakat iqamah sahaja. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah. Ringkas saja nah. Okay, seterusnya beberapa istilah berhubung dengan azan. Okey, istilah azan ni tak apa. Dia ada banyak di situ. Tentang tarjih, ulangan yang dilakukan oleh muazzin dengan suara yang rendah. Sebelum nak azan, tarjih dulu. Setelah memperdengarkan dengan suara yang tinggi, tu tarjih hukumnya adalah sunat. Tak tarjih pun tak apa. Kadang-kadang setengah bilal pun tak tarjih pun. Sebelum dia nak buat asyhadu alla ilaha illallah, dia tak baca secara senyap dulu. Okey? Kadang-kadang Bilal pun tak doa apa pun. Terus saja. Pegang-pegang mic, penerah terus. Patut dengar tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad ya karim. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam tu. Ni tak pegang-pegang terus azan. Tak macam tu. Pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kita nak dapatkan pahala tadi. Sebagai muazzin, pastikan kita ikut step by step. Okey, yang dimaksudkan dengan at-taswib ialah muazzin membenarkan azannya pada waktu subuh dengan menambah perkataan as-salatu khairum minan naum. Sebab perkataan hayya 'alal falah at-taswib.
seperti ini adalah yang terpakai dalam mazhab Asy-Syafi'i dan hukumnya adalah sunat. Nah, okay, menurut mazhab Abu Hanifah, at-taswib ialah seruan yang diperkenalkan di antara azan dan iqamah. Seruan tersebut hayya 'alas solat 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Ini ikut pandangan khilaf mazhab. Okey, begitu juga pendapat taswib seruan muazzin. Nah, ini pendapat-pendapat. Kemudian syarat azan. Okey, kemudian taswib sunatkan untuk azan subuh. Di antara azan subuh dengan iqamahnya. Yang dimaksudkan dengan hayya ialah perkataan hayya 'alas solah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali di dalam azan. Nah, ini istilah-istilah yang kita dah selalu laungkan. Azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Okey. Kemudian syarat azan, terdapat beberapa syarat azan yang wajib dipenuhi supaya ia benar-benar merupakan ibadah kepada Allah SWT. Okey, syarat-syarat dia niat betul-betul sebelum azan. Taklah muazzin berniat untuk melakukan azannya, walaupun demikian itu bukanlah disyaratkan oleh semua ulama. Kerana mazhab Syafi'i, Hanafi tidak mensyaratkan niat dalam azan. Yalah, kita pegang pada sebelum kita nak innamal a'malu binniyat, apa saja perbuatan, kita kena dengar aku hari ni tak payah lagi kita janganlah pula nak azan tu pula nama itu usolli pula. Itu yang tak boleh sebenarnya ya. Jadi maksud niat ni maksudnya terlintas dalam hati. Akulah yang jadi azan, akulah yang jadi bilal, akulah yang jadi muazzin, macam tu. Dah tak sampai lagi dah. Okey, azan selepas masuk waktu. Ni tak masuk waktu lagi dah azan dah. Pastikan masuk waktu. Kemudian azan dilakukan oleh seorang muazzin. Janganlah dua orang pula azan. Seorang ni azan, seorang ni sambut, seorang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, seorang ni sambut lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang ni pula lagi hayya 'alas solah, seorang ni pula hayya 'alas solah. Tak mau macam tu. Seorang dia ada dekat Instagram tu. Dia berlawan-lawan pula azan, sambung. Itu buat persembahan tak apalah. Tapi kalau azan untuk solat, tak apalah. Okey. Kemudian azan taklah berturut-turut ikut dia punya bacaan dia ataupun perkataan dia daripada mula sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, seterusnya ini dia punya pandangan-pandangan. Okey. Azan taklah mengikut susunan tertib. Azan dengan bahasa Arab, bukan bahasa selain daripada bahasa Arab. Jangan pula nanti kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Banjar, tak mahu. Semua bahasa Arab, seluruh dunia pun bahasa Arab. Melainkan Syiah, dia ada tambahan dia. Itu boleh dengar silsilah dalam YouTube Al-Lambak. Azan Syiah macam mana. Kita tak perlu dengar. Tak payah dengar pun tak apa. Sebutan huruf dah betul. Jangan kita baca sebut huruf tak betul. Allahu Kaf. Jangan ak jadi hamzah pula. Kaf kena desas sifat huruf kaf itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk. Akbar. Bau. Kena jelas betul-betul sebutan dia. Dan tiada bersambung jumlah ayatnya. Jangan sambung-sambung pandai-pandai. Sambung pula. Syarat muazzin. Pertama sekali Islam. Mesti Islam. Mana boleh muazzin bukan Islam. Syarat dia mesti agama Islam. Tidak sah azan orang kafir. Kadang-kadang orang kafir ni dia tahu teks azan itu sendiri. Tak boleh. Kena orang Islam. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz ini ialah yang boleh beza. Yang pihak berkuasa atau berkemampuan untuk membezakan yang hampir-hampir serupa. Lembu dengan kerbau, tidak sah azan kanak-kanak dan tidak mumayyiz, tak boleh tak tertib. Poal gitu dia azan tak boleh. Pastikan dia mumayyiz. Okey, seterusnya walaupun demikian al-afdal muazzin itu seorang yang telah balik. Dah balik lah yang paling afdal supaya menambahkan kepercayaan orang yang mendengarnya dan keluar dari khilaf. Macam-macam khilaf ni azan orang yang kanak-kanak walaupun suara sedap tu semua. Tapi kita ambil orang yang dah balik. Okay. Seterusnya, muazzin adalah lelaki. Sama ada yang merdeka ataupun hamba yang telah dewasa. Yang mumayyiz tidak sah azan khunsa dan wanita. Okay, tak boleh. Dan wanita tak boleh. Berhubung dengan persoalan azan khunsa dan wanita, terdapat khilaf. Ulama. Walaupun pendapat yang lebih masyhur, tiada mengharuskan mereka melakukan azan. Tak boleh. Kita pegang tak boleh lah. Okay, seterusnya, mengetahui ilmu al-mawaqid. Ini bagi muazzin telah yang tetap semua ni. Ini boleh baca sendiri.
Sifat-sifat, okey, kita pergi pada sifat-sifat muazzin. Pada hakikatnya muazzin mempunyai kedudukan yang terhormat dan tinggi menurut pandangan Islam. Ingat. Jadi Bilal yang jadi muazzin, memang dia kedudukan yang tinggi. Sebelum azan, sebelum masuk waktu, selepas masuk waktu, sebelum solat, peranan utama muazzin. Malahan ada di antara ulama yang mengatakan bahawa menjadi muazzin lebih utama dari menjadi imam. Betul. Kalau tak ada muazzin, macam mana nak ada imam? Mesti imam akan tunggu Bilal azan, muazzin azan. Imam datang, azan lain? Itu soalan yang pertama saya tanya. Azan lain? Nampak tak? Nak habaq kata pentingnya Bilal tu. Pentingnya muazzin tu. Ni tak azan lagi kah? Nampak? Azan tu. Tak dengar azan lagi pun? Ni. Pentingnya tak pentingnya muazzin. Sebab tu nak jadi Bilal, kena pastikan kita betul-betul layak jadi Bilal. Okey? Okey, kemudian bersifat adil. Muazzin dalam bersifat adil, yang dimaksudkan dengan adil ialah memiliki sifat-sifat yang mulia, amanah, marwah, sentiasa berakhlak tinggi dan mematuhi perintah syariat seperti yang telah dikatakan oleh ulama. Adil. Okey. Dan seterusnya bersifat takwa. Imam adalah penjamin dan muazzin adalah pemegang amanah. Tu, imam dan muazzin tidak dapat dipisahkan. Seumpama irama dan lagu. Jadi yang jadi imam, yang jadi Bilal bersungguh apa ni orang panggil bertuah lah. Siapa-siapa yang bergelar imam, siapa yang bergelar Bilal, muazzin, amanah tidak akan dapat disempurnakan dengan baik dan sepenuhnya. Ikhlas dan jujur melainkan oleh orang-orang yang bersifat takwa dan yang dipercayai. Kemudian alim. Muazzin kena alim. Sebab itulah kalau ditengok di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, di Masjidil Haram, Bilal, imam, doctorate ataupun PhD holders, semua pemegang PhD. Bukan salang-salang nak jadi imam, nak jadi Bilal. Okey. Kemudian seterusnya sempurna anggota. Ada juga di tempat Korea imam yang anggota. Kadang-kadang ada satu tempat tu saya pergi, yang imam dia, bila saya tanya ke jemaah, ini imam tetap Korea sini ke? Ya Ustaz. Tidak ada imam lain ke yang cukup sempurna anggotanya? Inilah Ustaz, nak cerita pun susah Ustaz. Kan? Sebab ada imbuhan, ada ganjaran, ada bulanan dia. Orang pun pilihlah dia. Dengan tangan dia, bukan kita nak menghina, tetapi bila kita sebut sempurna anggota sebagai satu syarat utama. Ni jadi imam, bukan jadi Bilal. Kalau jadi Bilal lagi lah, dengan suaranya pun kalau tak boleh keluar tiba-tiba, nanti jadi muazzin. Macam mana nak boleh? Azan tak boleh. Macam tentu di sini, kaki putus, pekak, bisu, buta. Jadi tak boleh lah, tak sempurna dari sudut anggota dia untuk nak menjadi muazzin. Kita tidak menghina dia. Sebab kita nak lantik Bilal, nak lantik muazzin. Okey? Okey, seterusnya bertugas tetap. Memanglah 5 waktu. Mana boleh miss. Kena betul-betul lantikan tetap. Dan kita lantik. Kalau di Korea tu kita tetapkan imam sekian-sekian. Bilal sekian-sekian. Kemudian seterusnya suara lantang dan berlagu. Lagi merdu. Ini kena. Hari ni buat lagu Diharkah, besok buat lagu Nahwan, lusa buat lagu Sikal, terusnya lagu Bayati, lagu Soba. Okey, itulah. Bilal, ni dah lagu yang sama je. Okey, nampak? Janganlah pula nanti bila kita waktu subuh saja, kita buat lagu-lagu mendayu-dayu. Orang tidur lah. Bagilah lagu sergah sikit. Buat lagu Diharkah. Buat lagu Diharkah, bawa lagu Diharkah, nama tu Jelekah, tapi buat lagu subuh, pakai orang tangis limun. Sebab dia mendayu-dayu. Orang suruh pergi solat, apa semua, dia pergi tangis limun. Sebab azan pada waktu itu, muazzin tidak sesuaikan dengan lagu. Dengan kedudukan lagu pada waktu-waktu yang ditetapkan. Kalau zuhur macam ni lagu dia. Asar macam ni. Maghrib macam ni. Isyak macam ni. Subuh macam ni. Itu baru betul Bilal yang betul-betul ada boleh membezakan. Okey, kemudian bersih dari hadas. Kemudian azan di tempat tinggi. Pastikan sebelum azan wuduk dulu. Ni dah kadang-kadang
Tengok kiri kanan tengok tak ada orang apa semua. Padahal pada waktu itu dia tak ada wuduk lagi. Dia dalam keadaan berhadas. Dia terus capai mic, berdarah suara. Tak berapa nak molek lah. Pastikan dia kena bersih berhadas. Kemudian azan di tempat tinggi dulu. Kalau sekarang ni tak payah nak tempat tinggi. Pegang di tempat bawah pun mic tu dah sampai ke atas dah. Seluruh IPG Bainu tu kampus dengar semua dah. Contohnya, ya. Okey, kemudian seterusnya berdiri semasa azan. Janganlah azan waktu duduk. Kena berdirilah. Berdiri semasa azan, melainkan jika dia uzur. Kemudian menghadap kiblat. Okey. Okey, seterusnya paling kanan dan paling kiri. Solah, ayat solah, ayat falah, ayat falah. Macam itu. Azan dengan khusyuk. Okey. Kemudian tasbih, tarjih dan menjawab azan seperti mana saya sebutkan tadi. Okey, kemudian sunat selepas azan mendengar berselawat. Ikuti dengan baca doa azan dan doa selepas azan seperti mana yang kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wah. Okey. Kemudian memberikan kegiatan sebelum dengan azan. Tartil dalam azan, bacaan apa semua kena pastikan. Jangan tergopoh-gopoh, jangan tergapah-gapah. Tergopoh-gapah tak mau. Kena pelan, teratur, susun, tenang, baca satu dengan kadar hurufnya betul tepat. Okey. Dilarang tamtid dan dalam taran ni tak mau sangat berlagu-lagu macam bersyair, berpantun, tak mau. Tamtid panjang-panjang sangat. Jangan sampai ke peringkat panjang sangat, tak boleh daripada 15 harakat. Okey. Jangan sampai lebih 15 harakat. Hayya 'alas salat. 15, 16. Jangan tak mau panjang sangat. Itu salah tamtid. Tahun ini jangan sampai ke peringkat lebih daripada orang menteri lagi. Di Kelantan, tak mau. Apapun kita jangan buat berlebih-lebihan. Bukan kita tak boleh berlagu, boleh. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Dan nampak sangat. Kalau kita dengar muazzin, amboi muazzin tu, tahulah suara hang sedap. Tak mau. Itu tak mau. Kena ingat kepada muazzin, kepada Bilal. Okay, keutamaan muazzin yang mewarisi tugasnya. Okay, ini boleh baca. Azan dan iqamah orang yang sama. Okey, kita nak orang yang azan A, orang yang iqamah pun A. Jangan nanti pula bila orang dah azan, dia tak tahu siapa yang azan, dia tengok mana orang yang azan tadi tu, kita mana pula dah. Dia pergi ke depan, dia pedarah iqamah. Mana kurang ajaran namanya itu. Kena pastikan, tengok, minta izin dulu kalau betul-betul dia tak boleh nak iqamah, mungkin dia dengan keuzuran, dia pergi toilet lama sangat apa semua. Itu tak apa, lain. Ini dia duduk depan tu. Kadang-kadang dia duduk wirid lagi apa semua. Tiba-tiba dia bangun terus. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Tengok. Orang yang azan tadi. Lah. Aku baru nak naik. Dia timbul. Yang tu tak boleh sebenarnya, larangan. Dari segi hubungan. Hablu minan nas. Dia cedera tang tu. Jadi kena pastikan orang yang azan dan iqamah sama. Okay, kebajikan muazzin. Yang ini sumber-sumber yang saya sebutkan tadi lah, pendapatan dia bergantung kepada nawa itu, bergantung kepada niat seseorang, semacam sekarang, keadaan. Okay? Sebagai kesimpulan dia memandangkan kepada kedudukan muazzin yang terhormat lagi mulia dan peranan mereka yang besar dalam mempertegakkan syiar Islam dan khidmat mereka yang penting kepada kaum muslimin dan Islam, maka amatlah wajar jika keadaan mereka diperhatikan, kehidupan mereka diberi pembelaan dan kebajikan serta nasib mereka dijamin sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap sumbangan dan khidmat mereka. Jadi alhamdulillah masjid, Korea, daerah, negeri, negara memberi perhatian penuh kepada imam dan Bilal, memberi satu ganjaran dan imbuhan yang setimpal kepada mereka. Sabas kepada semua yang menjaga kebajikan imam dan menjaga kebajikan muazzin. Okey? Nantikan muazzin taklah diletiti dengan cermat semua. Jangan sampai ke peringkat kita memilih yang bukan. Dan begitulah seterusnya. Dan akhirnya selesai sudah kursus kita dan kita kembali kepada sekiranya ada, saya serahkan kepada pihak penganjur, kemungkinan ada perkara-perkara yang nak disampaikan. Setakat mana yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah selesai untuk program kita pada hari ini. Setakat mana yang saya boleh sampaikan tadi, saya harap kepada semua yang terlibat dalam kursus khatib, kursus imam dan kursus Bilal pada hari ini selama 2 jam, InsyaAllah
sama-sama kita manfaatkan, mudah-mudahan dengan penerangan yang tak seberapa saya tadi agar dapat digunakan untuk yang nak jadi imam, yang nak jadi bilal, yang nak jadi khatib. Jadi sekadar itu saja. Sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin tersinggung dan tersalah silap di mana-mana sepanjang tempoh penerangan dan khusus yang saya beri ini, saya minta maaf dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang dapat sudi mendengar. Dalam detail ni ada 71 orang. Alhamdulillah. Ramai. Dan mudah-mudahan perkara-perkara yang mungkin dalam nota yang saya bagi tadi tu, yang saya paparkan tadi, mungkin ada yang tak dapat nak ikut secara seterusnya, boleh rujuk nota-nota yang diberi. Nah, jadi saya serahkan sekali lagi kepada pengacara majlis khusus kita pada hari ini. Walal liqa, aqul qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Tamat sudah kedua-dua slot utama kita pada hari ini yang dimulai dengan slot khatib dan kemudian imam dan bilal. Sekarang saya nak buka sesi soal jawab bagi peserta yang ada dalam Google Meet. Siapa yang ada soalan boleh buka mic dan tanyakan soalan kepada Ustaz. Dan bagi yang ada di Google Live, bagi yang ada di Live FB, boleh bagi soalan anda di ruangan chat. Baik. Okey, untuk bacaan contoh sebenarnya banyak kalau kita tengok dalam YouTube, contoh macam-macam ya. Jadi biasanya kalau tengok macam saya bawa contoh pertama sekali kita baca bismillah 1 ayat. Alhamdulillah 2. Ar-Rahman Ar-Rahim 3. Maliki Yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Okey, sampai 7 ayat kita baca satu-satu. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu contoh bacaan yang tak seberapa mana pun. Itu contoh jiharka. Okey, kalau kita baca dalam keadaan 7 ayat, siratal ladzina an'amta alaihim tu 1 nafas. Lagi baguslah. Kalau nak buat 2 nafas pun tak ada masalah. Kadang-kadang kita ambil kira, kalau kita ambil contoh bacaan imam-imam, kita ambil 2 nafas. Kalau dia orang tu macam imam-imam yang besar di Masjidil Haram Masjid Nabawi, sebab dia tak baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, pendapat kita ambil 1 nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 menunjukkan 6 harkat. Yang ini kita ambil kira bacaan Fatihah sekiranya kita nak jadi imam. Pastikan boleh dah. Solehin, boleh buat tak Solehin? Alhamdulillah. Praktis ini contoh yang saya nak bagi, satu contoh lah. Okey? Bagus, soalan tu bagus. Okey, ada lagi tak? Soalan? Masya Allah, sedap Ustaz. Allah. Ada satu soalan daripada Muhammad Amirul bin Abu Hassan. Dari mana tu? Dia PSV 1 IPG Kampus Tengku Bainun. Oi, PSB mana juga? Bagus. Dia nak tanya, saya nak tanya Ustaz, apa pandangan Ustaz bagi muazzin yang bertugas azan lewat, macam azan lewat 10 minit sebab datang lewat. Macam tu, banyak betul perkataan lewat dah. Lewat. Allahu'alam, macam inilah jawapan dia. Kalau jadi muazzin yang paling afdal, masuk saja waktu seperti mana yang dipersetujui. Jam waktu zuhur hari ini 1:20 minit contoh. Tepat 1:20 minit azan. Tu barulah jadi muazzin Bilal yang amanah. Bilal yang jujur. Bilal yang ikhlas. Bilal yang tahu dari sudut tanggungjawab dia sebagai
Bilal sekiranya dia datang lambat atas keuzuran, tidak disengajakan, pun begitu kena azan juga. Okey, kena azan juga walaupun lewat 10 minit. Sebab kita pegang kepada saranan Rasulullah SAW, sekiranya nak dirikan solat fardu, hendaklah kamu azan terlebih dahulu walaupun tidak tepat pada waktunya. Jawab soalan? Syamil? InsyaAllah. Okey? Jawab, jawab. Amirul Abu Hasan, PSB ya. Oh, ini pernah tengok ni awak ni muka. Selalu datang surau ya. Bagus. Awak pernah jadi makmum saya kan? Pernah tak? Alhamdulillah. Saya kenal awak ni. Awak lagi surau, jemaah surau. Alhamdulillah. Bagus. Amirul kan? Jadi begitulah cerita dah. Ni kat mana ni Amirul? Rumah ha? Kat rumah, kat rumah. Yalah PKP nak kat mana lagi? Okey. Lagi apa Syamir? Terus 12 1 minit dah. Okey, Syamir. Soalan terakhir. Okey dah. Okey. Ramai ke 73 orang weh. Meriah kan? Wallahu a'lam macam ni. Dari sudut bacaan yang paling baguslah. Paling bagus. Dalam solat, contoh kita ambil solat subuh lah. Okay, solat subuh dia ada 2 rakaat. Okay, dalam solat subuh ada 2 rakaat. Jadi paling baik lah. Paling baik rakaat 1 dan rakaat 2 lagu yang sama. Lagu yang sama. Contoh kalau kita nak ambil dalam lagu Hijaz, rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua pun kita ambil lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu rakaat pertama. Kemudian Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sama. So kita kena ambil rakaat 1 dan rakaat 2 dalam solat subuh, lagu yang sama. Lagi lebih baguslah sebab kita tak mau fokus. Kadang-kadang makmum dia ambil berat juga. Bila imam hari ini membawa lagu Hijaz, rakaat yang pertama, bila masuk rakaat yang kedua, dia bawa lagu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia bawa lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di rakaat yang pertama dia bawa lagu Hijaz. Rakaat yang kedua dia bawa lagu Nahwan. Bukanlah bermakna kita nak tunjuk dia tu boleh bawa macam-macam lagu. Tapi paling bagus. Dan tak menyalahi pun kalau nak buat macam-macam lagu. Yang penting tajwid dia betul. Sebutan dia betul. Makharijul huruf, sifat huruf dia sebut dengan betul. Suara dia pun tepat. Tak menyalahi. Lebih afdal, saya terangkan dan saya tegaskan tadi, kalau dia nak buat dalam rakaat pertama itu lagu Hijaz, maka rakaat kedua dalam solat subuh pun dia bawa lagu Hijaz. Wallahu a'lam. Terima kasih. Boleh? Dalam PHB. Syamil, ya. Okey, baik Ustaz. Boleh. Okey, ni Ustaz last soalan. Ya. Kalau muazzin tu dia dah laungkan lafaz tu, tapi dia rasa ada sebutan dia yang kurang baik. Adakah dia perlu ulang semula? Baik, wallahualam. Sebutan dalam azan, dia macam-macam lah perangai ataupun cara muazzin ni. Kadang nafas tak cukup panjang. Sebab kita ambil kira yang pertama. Bila dia buat satu kesalahan, walaupun kesalahan itu tidaklah mencacatkan sangat. Okey, walaupun dia sampai ke satu peringkat, dia tak sebut langsung. Yang itu tak boleh lah. Sebab tak cukup sempurna azan dia. Kalimah-kalimah dalam azan tu dia tak cukup sempurna dari segi ketertiban dia. Dari sudut tertib dari Allahu Akbar dan akhir dengan Allahu Akbar. Lain, beza dengan orang yang azan, contoh macam hayya 'alas solah, dari sudut sebutan dia tak berapa tepat. Tidak menjadi satu kesalahan dan tak perlu ulang. Sebab dia niat, dia dah jadi muazzin, dia tahu dia buat silap. So jangan sampai
Jangan sampai dia buat ataupun dia menyebut 2-3 kali sebab dia akan menjadi satu ikutan kepada yang mendengar nanti. Apa hal muadzin hari ini? Orang baca 2 kali je, dia baca 4 kali. Dia tak mau timbul macam tu lah. Okey? Okey, Syamil? Boleh? Okey, jelas. Okey, boleh. Okey, baik. Ustaz. Ya. Saya nak tanya soalan. Ya, ada lagi? Saya nak tanya. Ya. Kan yang bila azan tu, Ya. yang sebutan Allahu Akbar tu, Ya. dia apa macam mana cakap, sambung atau dipisahkan? Okey. Allahu Akbar. Okey, kalau nak sambung pun boleh, tak sambung pun boleh. Kalau nak sambung, pastikan ra tu tanda dhammah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau nak sambung. Kalau kita tak nak sambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak sambung. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Yang penting, kaedah dia kena betul. Sebutan dia kena betul. Lagu dia kena betul. Jangan lagu caca merbak. Ini baru Bilal muazzin yang betul. Boleh Mirul? Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Boleh tak? Kena bagi kemah di suara nah. Mirul? Boleh jadi muazzin. Okey, baik. Alhamdulillah selesai sudah sesi soal jawab kita. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penceramah jemputan kita Ustaz Muhammad Basil bin Khabib Damanhuri. Diharapkan semoga semua peserta yang ada dalam Google Meet ataupun yang ada di live FB dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang pendidik yang lelaki lah khususnya, bila dah keluar, bila dah jadi individu yang bergelar guru, insyaAllah kita akan menjadi rujukan ataupun menjadi susuk tubuh yang akan ditolak ke hadapan lah dalam bidang-bidang macam ni. Suruh azan lah, imam lah, suruh khatib lah. Jadi semoga kursus yang dijalankan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Baiklah, sebelum bersurai, sukalah saya untuk menjemput semua hadirin hadirat sekalian yang ada untuk bergambar bersama-sama sebagai tanda sebagai tanda kenang-kenangan kita. Okey, boleh semua buka kamera untuk kita sama-sama gambar. Yang mana ada di Google Meet. Oh ya, bagi yang untuk memperingatkan semula, ada link kehadiran tu diberikan dalam Google Meet dekat ruangan chat. Boleh tengok link yang diberikan oleh saudara Tengku Solihin. Bagi yang di live FB, tengok di ruangan komen. Link kehadiran oleh Tengku Solihin juga. Okey, dah ready ke Sol? Gambar? Settle kah? Baiklah, alhamdulillah. Maka dengan berakhirnya sesi bergambar, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Dan terima kasih sangat kepada para peserta yang sudi menghadirkan diri dan meluangkan masa anda pada pagi ini bersama Ustaz Basil. Baiklah. Jadi dengan itu majlis bersurai. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz.
Hai, sama. Terima kasih Farhan. Farhan. Bagus lah. Ya. Terima kasih Puan. Selamat. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terbaik JPPI. Mana Ustaz Islam? Okey, sama-sama. Bagus. Program. Bagus. Okay, bye. Selamat.